Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung surah An-Nisa, tafsir Al-Azhar. Kita terus lihat pada ayat yang ke-44. Surah An-Nisa ayat 44. Jumpa ayat 44. Baik, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dalalah wa yuriduna an tadillus sabil. Tidakkah engkau perhatikan kepada orang yang telah diberikan sebahagian daripada kitab, tetapi orang itu membeli kesesatan, dan mereka juga ingin supaya kamu sesat? Itu makna daripada ayat 44 surah An-Nisa. Baik, kita lihat ayat yang ke-45. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Dan Allah lebih tahu siapa musuh-musuh kamu, dan cukuplah Allah menjadi pemwali kamu, dan cukuplah Allah menjadi pembela kamu. Baik, ayat yang ke-46. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalim an mawadhi'i wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma' wa ra'ina layya bi alsinatihim wa ta'nam fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Siapa musuh kamu? Allah beritahu siapa musuh kita. Minal ladzina hadu, iaitu daripada orang-orang yang menjadi Yahudi. Itu musuh kita. Dan kata dia yuharrifunal kalima an mawadhi'i, yang merubah-rubah kalimat daripada tempatnya, dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami derhaka. Orang Yahudi ni depan Tuhan, depan Nabi mereka kata kami dengar, dalam masa yang lain kami lawan. Tak boleh pakai ni. Dan kami mendengar, padahal engkau tidak mendengar. Dan ra'ina,
kerana mereka memutar-mutar lidah mereka dan mencela-cela agama. Padahal jika dikatakan kami dengar dan kami taat, dan dengarlah dan unzurna, nescaya adalah itu lebih baik bagi mereka dan lebih harus. Tetapi mereka telah dikutuk oleh Allah kerana kekufuran mereka. Tidaklah mereka itu beriman melainkan sedikit. Baik, ayat 44 sampai ayat 46 daripada surah An-Nisa. Baik, kita lihat tafsirannya. Di dalam menyusun umat dan mengisi jiwa mereka dengan ibadah, dan memimpin pula menegakkan kesucian dengan ibadah, Tuhan telah memperingatkan pula bahawa pembangunan besar itu tidaklah akan sunyi sesunyi-sunyinya daripada musuh dan menghalang jalan yang baik tadi. Macam kita lah nak berubah jadi baik. Kita ni nak berubah jadi baik. Dulu tak baik. Dulu pondan. Kemudian nak berubah jadi baik. Adakah mudah? Ada halangan? Ada. Halangan dia apa? Kawan-kawan lain main pujuk. Dia kata udah-udah lah Ika. Baliklah kawan-kawan merindu engkau Ika. Okey. Nama Kamarudin panggil Ika. Okey. Dia akan mau datang halangan, pujuk balik. Tak, saya nak berhenti. Saya nak berubah. Susah pula dapat kerja. Kerja apa orang nak pergi kat dia? Nak pergi tu imam, mendada pula. Apa dia boleh buat? Nak jadi cikgu tak ada kelulusan. Nak jadi kera ni, dia tak kera. Apa yang boleh dia buat? Cabaran untuk dia. Belum lagi dihina, belum lagi dicerca, dikutuk. Lama-lama tak tahulah apa jadi. Itu kalau kita berubah nak jadi baik. Ni hak kita nak buat sekolah ni pun mengisi manfaat. Dia sebut tu mengisi dan menyusun jiwa umat. Macam-macam halangan kita, bukan senang-senang seronok-seronok boleh pergi buat pondok ni. Dak, macam-macam halangan. Hak mana berhenti, yang mana tahan, yang mana sanggup, sambung. Yang mana jenis pekak telinga, tak apa. Pekak telinga, pekak apa, saya nak duduk apa nak jadilah Ustaz, saya nak belajar. Dia tahan. Jenis hak telinga lidah ni, hati tisu duk koyak manjang-manjang. Belum masuk lagi halangan ni. Sekolah kita ni dulu apa yang tak buat? Halangan daripada atas kepala kita tu, wayar bergaduh siang malam. Ni tanah kami, ni tanah engkau, ni tanah kami, satu untuk engkau, satu untuk aku. Bergaduh dengan yang berhormat lagi, sampai usulkan supaya diruntuhkan sekolah ni. Yang berhormat masa itu minta diruntuhkan. Ada yang bayar dekat saya 1.5 juta offer pindah tempat lain, jangan duduk sini. Oh, banyak tuan-tuan yang baru sampai ni nampak manis dah. Nampak opah cik manis, Kak Som manis. Tapi yang susah nak buat ni, yang menghalang banyak, yang tak suka banyak, yang report banyak. Yang suka tak ramai, hak tak suka tu dah lah sikit, tapi dia buat kerja tu macam ramai. Mereka bersatu. Ni yang disebut ni, menyusun dan mengisi jiwa dengan ibadat. Nak menyusun manusia, memimpin, susah. Akan banyak halangan, akan banyak musuh-musuh akan sampai. Bukannya seronok, susah. Tapi tetap kita buat. Dah lah tanah tu mahal. Satu lot 150,000, 250,000, 300,000. Dulu manjui siapa nak beli? RM10 sekaki. Sekarang jangan. Pah Al-Barakah buat. Kaya hak pasal jual tanah.
Jadi mahal tanah ni, halangan kita, tapi tetap kita nak buat. Harga tanah satu lot 250,000, tak apa kita beli. Mahal pun tak apa kita beli, sebab kita nak buat. Buat sebab apa? Sebab di tengah-tengah bandaraya Ipoh. Kalau 250,000 di kampung dapat berapa ekar? 3-4 ekar. 3-4 ekar luas tak? Masjid dalam tu, surau dalam tu, rumah dalam tu, kelas dalam tu. Tapi jauh lah duk lautan. Tapi kita macam kita di Al-Barakah ni, Dewan tempat lain, surau tempat lain, pondok tempat lain, sampai kena naik kereta datang. Ada yang naik Grab punya malah berjalan, ada yang naik basikal, ada yang naik basikal elektrik. Sebab jauh nak mai kelas. Tak apa, jauh nak mai kelas tapi dekat dengan hospital. Jauh nak mai kelas tapi dekat dengan klinik. Jauh nak mari kelas tapi dekat dengan Maidin. Jauh dengan kelas tapi dekat dengan Sesembah. Jauh dengan kelas tapi dekat dengan Seseng Kereta Api. Jauh daripada kelas tapi dekat dengan airport. Jauh daripada kelas tapi dekat dengan highway. Jauh daripada kelas tapi dekat dengan kedai makan. Jauh daripada kelas tapi dekat dengan balai polis. Jauh daripada kelas tapi dekat dengan bomba. Dekat dengan pejabat kesihatan Manjoy. Faham apa cik maksud saya? Kita duduk dalam bandaraya, semuanya ada, semuanya dekat. Makcik tak larat duduk sekolah Ustaz Kazim jauh. Daripada pondok tu kena naik motor baru pergi kelas dia. Sini senang, semua setempat kan. Tapi dia lupa hospital 40 batu baru sampai. Elok nak sampai dia mati dulu. Tapi dia lupa klinik 24 jam tak ada kat situ. Tapi dia lupa bank dia jauh. Tapi dia lupa Maidin tak ada. Tapi dia lupa dia nak shopping susah. Tapi dia lupa nak beli barang jadi payah. Anak dia nak ambil pun susah. Anak dia nak pergi cari lebuh raya pun susah. Sebab tu saya tetap pertahankan Al-Barakah walaupun tanah dia mahal. Sebab apa? Sebab dekat dengan bandaraya. Semua urusan jadi mudah. Yang orang Singapura boleh naik terbang agak tak turun terju pun sampai. Ambulans lalu lalang siang malam boleh dengar. Bomba babai pun turun. Polis ni lah main gamit pun boleh main. Pasal semua dekat. Maidin tu mengesok pun sampai. Mengesok bukannya berlari, mengesok. Dari mana upah Barakah? Kenapa mengesok? Dah tak lalu. Ngesok sampai. Nak kuih bawah tali api, nak nasi dagang tu depan tu, nak nasi arak 3 ringgit depan tu, semuanya ada. Nak ikan depan tu ada jual ikan. Nak apa? Semuanya ada. Sebab tu saya tetap pertahankan walaupun banyak halangan, banyak orang benci, banyak orang tak suka. Peringkat awal kita dulu. Yang ni kitab ni kata, dia kata tidak akan sunyi daripada musuh dan tidak akan sunyi daripada orang yang menghalangnya. Boleh saya buat pendalaman tapi jadi susah nak hantar makcik. Tambah makcik kita ni rajin sakit. Rajin pula tu. Rajin ke selalu? Oh bukan rajin. Rajin ni macam minta aja. Jadi kita perlukan perawatan hospital, klinik yang dekat dengan kita. Sekarang senang ada klinik 24 jam, pergi hantar upah tu, kawan lelah, pergi ambil oksigen. Penghalang dan batu penarung besar di zaman itu ialah Ahlul Kitab, yakni orang Yahudi. Tambahan pula mereka tinggal di Madinah. Adakah Yahudi itu musuh Nabi masa di Madinah dulu ya? Tak sampai sekarang musuh kita Yahudi. Tapi Yahudi itulah kita buat kawan. Apa cakap Yahudi ikut. Orang Yahudi mengesyorkan supaya semayang jauh-jauh, ikut. Hak ulama ikut. Pandangan daripada siapa? Yahudi punya pandangan. Duk di badan dunia. Mereka yang duk kontrol sekarang.
Suruh cocok lagi, cocok depa lah. Yang tukar cakap ni orang Islam. Arahan daripada mana? Nabi duk sebut ni, Allah duk sebut ni, Yahudi. Dalam pergaulan sehari-hari antara diri dengan diri, hubungan adalah baik. Sampai menyembelih kambing pun Rasulullah hantar kepada jirannya yang Yahudi. Tetapi ada satu golongan daripada pemimpin-pemimpin mereka selalu saja ada sikap menentang Rasulullah. Inilah yang diperingatkan oleh Allah kepada kita melalui ayat 44. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau perhatikan kepada orang yang telah diberikan sebahagian daripada kitab? Di permulaan ayat ini sudah diterangkan kepada kita. Oi, ada kelas oi, takkan tak tahu. Astagfirullahalazim. Telefon terkejut beruk kita. Yang saya marah tu pasal terkejut. Dan kata dia lagi, tak hilang tak mana tu, telefon hilang tu ya. Di permulaan ayat ini sudah diterangkan dasar tantangan mereka. Apa sebab Yahudi ni benci sangat ke orang Islam ni? Apa salah Kak Song? Nah, jadi fikir orang. Apa salah Opa Cik? Ada dia ganggu negara ke Opa Cik ni? Tapi kenapa orang Islam ni dia benci? Dia tak suka. Mana ada orang Islam dia kacau. Ada di negara lain orang Islam tak dipakaikan tudung, tak dibenarkan pakai. Di India sekarang ni, mana-mana nak sekolah kena buka tudung. Di India tak boleh pakai jilbab, tak boleh pakai purdah. Sebab yang kacau sangat. Yang Zoro pakai tak kacau pula. Yang tak berbaju tak pakai tak kacau. Yang duk pakai bikini, yang tu tak apa. Hak bertutup ni pula kacau. Pasal apa yang mereka ni duk kacau Islam ni? Kerana mereka hanya menerima sebahagian daripada kitab. Sebahagian daripada kitab mereka tolak. Iaitu mereka mempertahankan sebahagian daripada isi kitab mereka Taurat, tetapi mereka meninggalkan sebahagian yang lain. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya mana yang menguntungkan kepada mereka, mereka siar-siarkan, dan mana yang akan merugikan, terutamanya isi kitab yang menerangkan bahawa akan ada lagi Rasul sesudah Rasul-Rasul Bani Israel, mereka tutup. Ini punca dia. Punca dia apa? Puncanya ialah mereka hanya beriman pada sebahagian kitab. Yang mana untung pada mereka, mereka amalkan. Yang mana tak untung, mereka tolak. Antara yang tak menguntungkan mereka dalam kitab Taurat akan disebut dalam kitab Taurat bahawa akan sampai di akhir zaman seorang Nabi namanya Ahmad, Muhammad. Yang tu mereka tutup. Mereka tak suka. Itu punca yang pertamanya ialah mereka beriman pada sebahagian kitab dan menolak pada sebahagian kitab yang lain. Dan mereka membeli kesesatan. Yashtaruna ad-dalalah. Sebab yang kedua mereka membenci orang Islam ialah membeli kesesatan. Mereka membeli pendirian yang sesat dengan mengorbankan harga sebuah kebenaran, atau mereka pilih pendirian yang sesat dengan mengorbankan kejujuran. Yang ketiga, kenapa mereka benci pada kita? Sebab kita ni target mereka, iaitu mereka juga ingin melihat kita jadi sesat macam mereka, macam iblis. Tengok iblis, Allah hukumkan dia sesat dan dia masuk neraka. Iblis kata tak apa, neraka pun tak apa, tapi aku akan pastikan anak cucu Adam masuk dengan neraka dengan aku. Kalau dia masuk seorang tak apa, dia ajak kita. Dia ajak Kak Limah, Kak Timah, Abang Bidin, Pak Leman, Ustaz Kazim, semua dia ajak masuk. Tapi kalau dia ajak macam tu, orang nak ikut tak?
Ustaz Kazim mai masuk neraka, Ustaz Kazim mai lah masuk neraka. Agak-agak Ustaz Kazim ikut tak? Tak, dia ikut, dia ajak dengan cara lain. Dia ajak dengan macam-macam, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tosahlah semayang, muda lagi, enjoy lo. Semayang juga, semayang tak kira kacau pula, tak khusyuk. Ada hak semayang pula tunggu hujung waktu, tidurlah dulu awal lagi, tengoklah tali besen dulu awal lagi, sagilah semayang. Sekarang asal lambat 4.45, hang semayang zuhur 4.30 lah awal lagi, buatlah semprit dulu, tempahan banyak ni nak masuk dah Syaban ni, tak lama dah, buat cepat. Duk sayang ke kuih semprit, sayang kepada agak-agak kering, maka semayang pun jadi lambat. Duk sayang pada motor yang kita repair, bagi alasan minyak hitam dekat jari, nak cuci payah, sebab tu saya tak semayang zuhur, nanti balik rumah saya qada. Semua menjadikan seolah-olah halal lambat semayang, halal tak semayang tu. Setan menjadikan macam halal. Kita pakai baju kebaya belah sampai ke paha, setan kata tak apa, laki hang bagi. Apa pun suami kamu izin, bukan suami kamu larang. Tak adalah. Yang dia orang tengok kamu buat apa, dia orang lah berdosa, kamu tak berdosa. Mari setan hak jahat sikit, benda ada ya, tunjuklah ya, kata dia. Main pondan sikit, setan tu pondan, benda adanya, tunjuk je nyah, kata dia. Tu setan pondan, cakap pun pondan. Itu setan, memang kerja dia menghasut. Tak nampak? Tak nampak? Tak nampak. Tapi ada setan yang nampak, terang-terang punya buat jahat. Nama dia apa? Tu Yahudi. Kalau hak setan tadi tak nampak, kita nak tolak susahlah kan. Tapi hak ni, hak nampak ni, kenapa tak boleh tolak? Memang dia nak bagi kita rosak semayang, memang dia nak lalaikan kita daripada semayang. Yang kata ikut Yahudi tu buat apa? Mereka nak kamu sesat. Dia orang dah sesat, waladhdallin, dan dia orang cari jalan macam mana nak sesatkan kita. Kita yang dah dapat petunjuk ni bodoh pula pergi ikut sekaki. Mereka masuk dalam lubang biawak pun kita ikut. Cuba guna fikir lah, otak tu sikit. Cuba tengok kita pergi makan dekat restoran, duduk rapat-rapat tak? Rapat tak kat restoran? Topeng muka buka tak? Cuba masuk dalam masjid, topeng pakai tak? Kalau tak pakai, tak boleh masuk. Habis tu kuman tu dia hanya duduk dalam masjid ke? Kalau pergi pakai makan dekat kedai mamak tu, dia tak kacau ke? Dia duduk kat luar, dia tengok keran, tak kacau depa tengah makan tu, biar pakai duduk relax. Depa tak pakai emas tu tak apa, depa makan. Kalau kita kacaukan buluh pula dia orang, biar dia orang. Bila ikut keran tu, ikut pergi dalam masjid, tu dia orang tu kena masuk. Tak rapat aku bagi datang, tak pakai aku mari. Apa bezanya tuan-tuan waktu makan dengan waktu dalam masjid? Otak duk tang mana? Pasal apa yang semayang duk jauh-jauh, makan menteka darah boleh dekat-dekat? Pasal apa yang duduk dekat kedai kopi boleh buka? Pasal apa duduk dalam masjid tak boleh buka? Apa bezanya? Cik fikir. Jawapan dia, itu SOP Ustaz. Siapa yang buat? Cek balik. Ini lah buat. Dia ambil arahan daripada mana? Arahan daripada atas. Yang atas tu siapa kepala dia? Ni dia yang kita dah baca ni, Yahudi. Allah bagi kita otak, Allah bagi kita kebijaksanaan, akhirnya kita jadi bodoh. Cukup-cukuplah kita ni bodoh waktu bersanding. Sampai ketua bodoh.
Cuba tengok waktu bersanding. Bodoh tak? Bodoh. Siang pengantin tu duduk kat tangga tu. Tukang menyambut tetamu perempuan berpantun-pantun. Nak masuk adanya duit gini tu, pantun-pantun sambil duduk makan sogek dulu ni. Maka tutuplah muka, duduk atas pelamin, tunduk. Ada tak tukang juruk acara majlis makcik leha tu? Angkatlah kepala sikit, tunduk je kenapa? Mbak, ingatlah masa pengantin tu serius je. Amboi, masanya muka senyum sikit. Mbak lah. Ada tu hak tukang arak tu. Suap lah ke muka mulut perempuan, suap lah sikit. Nampak? Disuap je ke hidung. Dulu-dulu jadi bodoh pengantin. Ada pula pengantin yang tengok kot tingkap, sebab ada yang orang tak boleh masuk penuh, ngendak kot tingkap nakor tu. Pengantin, tengoklah kami pula. Tengok, nampak lah. Lemah tengok. Lepas tu duduk atas kursi lama lah. Tak lama turun pula nak pergi tengok orang masak di dapur, nak pergi tengok orang basuh pinggan. Maka berdirilah tengok orang basuh pinggan, sambil lah kawan duduk guna bris duduk basuh pinggan. Pengantin bawa lah belara. Padahal pengantin dua tu doktor, dua-dua doktor, bini DO, tapi dua-dua jadi bodoh. Pasal apa? Ikut arahan. Ikut arahan. Suruh mandi depan orang ramai, dia mandi. Berkembang depan orang ramai, bukan batik tak dia, siram air, siram. Padahal DO tu cerdik gila. Kena dengan orang tua bodoh, jadi bodoh pengantin tu. Ingatlah dulu, cerita dulu-dulu ni. Yang ni lah yang sedang berlaku pada orang kita. Suruh pakai, suruh buka, suruh tutup dai, tunduk dai 2 tahun. Nak pergi kedai, pret. Masuk surau, pret. Sekarang tak payah lah. Bila tanya kenapa tak payah, tak ada apa-apa pun. Habis tu yang 2 tahun aku bodoh, 2 tahun bodoh. Ustaz bodoh, menteri bodoh, YB bodoh, semua bodoh. Yang tak bodoh binatang. Binatang pun heran, kenapa tunduk kenderaan. Baru tahu sekarang ni tak payah buat sebab tak ada apa manfaat, tak ada apa pun. Habis tu yang dulu hang suruh buat apa? Sebab jawapannya sebab diarahkan. Tanya balik, siapa yang arah? Ni hak kita duduk baca ni, Quran dah sebut lama dah, surah An-Nisa ayat 44. Golongan ini tak suka dengan kita sampai bila-bila. Mereka bergerak siang dan malam, nampak tu, menghalangi perkembangan Islam yang sedang tumbuh. Sebab tu tuan-tuan tak heran, dalam banyak-banyak sekolah yang kena penyakit ni sekolah apa? Balik, cuba tuan-tuan kaji. Hak rajin dapat penyakit ni sekolah apa? Sat-sat sekolah tahfiz, sat-sat budak tahfiz, tak sekolah pondok, sat-sat sekolah ni, kesian. Sekolah SMJK kena. Ada entah, pernah disuruh tutup sekolah mereka? Tak ada lah. Ni yang kita duk baca ni. Tuan-tuan duk di Barakah ni berapa kali jolok hidung, pendek luas hidung, kembang sebelah. Sian. Jadi saya harap pada makcik-makcik, pakcik-pakcik, buat rawatan sendiri. Sekarang ni musim sesama. Dia main hujan lebat, dia main hujan rintik, saat lagi main panas. Maka cepatlah kita ni kena sesama. Dulu ada tak semua dulu? Ada. Biasa kena hujan duk sosek-sosek meleleh hinguih tu. Tapi hari ni siapa duk sosek-sosek? Semua tak mau kawan. Siapa bersin lari, Hashim tinggal kelas. Pasal ustaz tu bersin, ustaz tu batuk lari kelas.
tinggal mikrofon je. Padahal kita dah batuk berpuluh-puluh tahun. Jadi kita sekarang buat amalan hidup sihat. Kita nombor satu apa kita kena buat? Ambil garam, ambil air panas, ambil air suam, kacau. Kemudian kita kumur. Setiap hari kita buat supaya pernafasan kita lancar, kuman tak ada dalam mulut. Nombor satu apa cik buat apa cik? Kumur air garam, kumur air garam. Ada yang kata habis telan garam ustaz, kok suka hang. Aku kata kumur hang nak telan, kok suka hang. Peduli apa aku? Kumur keluar. Jangan kumur di hujung. Sebab ada orang yang kumur di hujung. Itu buat apa? Kumur di hujung ni sampai di dalam tu. 3 kali sehari. Lepas subuh sekali, tengah hari sekali, nak tidur sekali. Yang mana dah kena tu lagi kerap lagi bagus. Ustaz oi, saya cek sendiri guna air liur. Dah 2 line ustaz. Cek macam mana? Cek air liur lah, ludah air liur rebus tu dapat 2 kali. Betul ke 2? Kau ngandung. Ngandung pun 2 ke? Dah ham ngandung apa makcik janda tu dah siapa usik. Jadi bila kita dapat 2 line lagi kerap, kita kena kumur air garam. Yang ni yang tak dengar dalam TV, dalam berita, dalam radio. Yang dengar apa? Pusat ni suruh cocok. Cuba suruh orang hidup sihat. Nombor satu, kita kumur dengan air garam. Kalau kita sihat, tak ada apa lagi setakat ni, gejala apa tak ada, 3 kali. Kalau kita dah bergejala, duk sak batuk, sak tak boleh bernafas, sak kata tekak, sak sakit tekak, nombor satu apa dia? Kumur air garam. Lagi kerap lagi bagus. Nampak batuk tu, balikkan kumur. Masa ni lah aku nak batuk tak guna betul. Nak dah kena tegur dah. Nombor 2, hak batuk tadi ambil madu lebah. Ambil madu lebah, bus camca, titikkan 4-5 titik lemon. Titik 4-5 titik atas susu apa madu lebah tadi, telan. Telan tu jangan telan terus. Biar dia mengalir perlahan-lahan. Biar dia turun. Setengah orang tak berat. Rasa tak mak tak tahu, rasa ke perut terus. Dia tak enjoy, dia kena telan perlahan-lahan. Lemon campur dengan madu lebah. Mana nak dapat madu lebah tu ustaz? Makcik panjat pokok tu ada lebah pergi panjat. Yang tu pun saya nak tanya. Carilah di kedai original punya madu. Okey. Nombor 3, habbatus sauda. Ambil biji dia, tabur atas nasi, jadi lauk. Habbatus sauda tu sekarang ni. Ni nak mengelakkan komekron ni. Ambil dia, tabur atas nasi, gaul, makan. Saya buat macam mana? Saya ambil madu, campur air suam, air panas, saya tumbuk habbatus sauda biji tu, saya tumbuk, saya jadikan minuman. Kalau saya malas sangat, saya ambil sejubit, saya makan. Kalau saya malas sangat, saya beli minyak tu apa yang kapsul warna brown tu, warna hitam tu, makan 2 biji pagi, 2 biji malam. Habbatus sauda tak tinggal. Bawang putih tak tinggal. Bawang putih tu ada pil bawang putih dan bawang putih yang dimasuk dalam microwave. Buang kulit dia, tuan-tuan masuk dalam 2 ketui, makan. 1 ketui ada 3 ulas, makan 2 ketui setiap hari. Bawang putih sedap. Bawang putih ni masak dia apa nama, bila masuk microwave dia jadi lembut, lembek, makan sedap. InsyaAllah kalau kita dapat sesema ke batuk ke, tak ada lah nak dapat 2 line ke apa benda ke.
Jadi tolong amalkan ya, sebab sekarang ni banyak sangat kes, sampai 27,000 kes. Okey, nampak gaya kita ni puasa tarawih kat rumah pula tak ni, kalau macam ni. Okey, silap hari tu. Patutnya cari jalan macam mana nak buat puasa sebelah raya Cina. Tak, okey, sebelah-sebelah sehari selang, insya-Allah selamat. Buat macam mana renggang 3 bulan, jarak 2 bulan, nak dan depan naik. Pandai dia penyakit ni pun pandai, dia sekolah tak mana tu. Baik, jadi amalkan apa yang saya cakap. Lepas ni saya tak mau cakap lah. Okey, amalkan benda tu. Air masak kena minum selalu. Ni air kurang, malas minum, tambah orang perempuan ni malas kencing. Dia kata, ustaz lagi minum banyak nak kencing kerap. Kerap kencing pun tak apa, nyanyi minum banyak, supaya ada benda manfaat untuk kita dalam badan kita tu. Baik, kemudian mereka tidak keberatan mengadakan hubungan rahsia dengan kaum musyrikin yang telah terang memusuhi Rasulullah, padahal mereka berdiri pada pokok ajaran agama mereka sendiri. Kepada Nabi Muhammad lah mereka patut dekat, bukan kepada musyrikin penyembah berhala. Golongan Yahudi dan Nasrani ni pula, mereka berpakat dengan golongan kafir yang menyembah berhala. Orang kafir ni ada 2-3 jenis. Satu yang sembah batu, berhala. Satu lagi dia tak sembah berhala, dia ada kepercayaan dia pun percaya pada Allah lah. Cuma dia tak percaya dengan Nabi Muhammad. Dia percaya Nabi Musa, dia percaya Isa. Dia tak sembah patung, dia percaya pada Nabi Isa. Tapi dia sesat. Dia kata Isa tu anak Tuhan, dia kata Nabi Isa ni Tuhan. Dia tak percaya Nabi. Dalam bab memusuhi orang Islam, mereka berpakat dengan orang kafir yang menyembah patung untuk memusuhi Islam. Nampak? Orang Islam ni dia single dalam menghadapi tentangan. Dia seorang dia, orang lain bersatu. Maka dengan secara halus, kadang-kadang dan kasar pun kalau perlu, mereka mengadakan saranan-saranan yang curang kepada Islam. Saranan-saranan yang curang kepada Islam. Betul, nampak tak? Banyak dah hari ni saranan-saranan yang curang pada Islam. Banyak. Tak boleh nak berhaji, 2 tahun kita tak boleh pergi haji. Siapa punya saranan tu? Tak boleh pergi umrah. Siapa punya saranan? Seolah-olah jahat sungguh haji ni. Dulu tak boleh pergi masjid. Siapa punya saranan? Budak-budak tak boleh pergi masjid. Siapa punya saranan? Balik pada dalam kitab ni, kita dapat jawapan dia. Dia mari pada siapa? Malah saranan kepada Rasul dan kepada orang beriman. Bukan saja dalam kalangan mereka sendiri, dan bukan saja mengadakan hubungan dengan kaum musyrikin Mekah, tetapi di Madinah sendiri terhadap orang yang masih bersikap pucuk aru atau menurut kemana angin derah, yang dipanggil munafik, yang oleh ayat-ayat Al-Quran sudah diberi sebutan khusus nama dia munafik. Saranan demi saranan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi tadi dengan golongan musyrikin disambut dengan senyum lebar, tangan didepakan oleh siapa? Oleh golongan munafik. Dia ambil benda tu, memang dia suka lah, sebab jauh lagi Islam dari umat dia. Mereka telah menjadi musuh dalam selimut. Kian hari kian dirasakan oleh Nabi bahawasanya musuh bukan saja daripada pihak Yahudi, malah musuh orang Islam datang daripada pihak musyrikin, malah datang daripada orang Islam itu sendiri. Nama dia apa? Munafik. Sekarang kita rasa tak? Sekarang rasa Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, kita rasa sungguh benda hak melibatkan orang Islam semua tak boleh.
Yang libatkan orang Islam semua kacau. Ada sekolah ditutup, ada hak ni ditutup, ada hak ni dikacau. Sampai ada yang ditubuhkan apa, orang yang bekerja memantau penjarakan dekat masjid, siap pakai uniform, duduk mengendap, tengok ada orang sembahyang harapat. Saya tengok gambar tu nak tergelak sampai sekarang. Siap dapat vest, pakai kepiah pula, duduk gini tengok siapa dia sembahyang rapat. Pegawai yang dilantik untuk menguruskan penjarakan. Hang tak mau duduk kat stadium kan? Hang tak mau duduk dekat mesyuarat orang-orang parti politik kan? Cuba tengok orang berhimpun parti politik ni nak pilihan raya ni. Mereka duduk rapat kan jauh. Pak siapa tak buat pegawai penjarakan? Hak masjid ni kena semua. Nampak sangat anti dekat orang Islam. Penyakit ni kita tak kata orang lah, kita kata penyakit ni, kuman ni, wabak ni. Tak pun kuman ni baik, dia duduk kat masjid ya. Warak dia aktif di masjid, tempat lain dia tak aktif. Kacau. Logik tak Tuhan menciptakan binatang yang hanya duduk di masjid? Logik tak? Dan dia kacau orang pergi sembahyang? Logik tak? Kalau makhluk ni Allah cipta, logik tak? Tak. Takkan Allah cipta satu makhluk yang nak menghalang orang sembahyang? Cuba fikir. Ada tak binatang hak jahat? Ada, nama babi. Dia pun tak duduk di masjid. Ada tak binatang yang berbisa? Ada. Mana ada duduk di surau? Sekali itu masuk tu tak ada kena katok lari dah ular. Takkan Allah ciptakan binatang yang boleh bunuh orang tiba-tiba duduk di masjid? Tak boleh sembahyang, tak boleh. Pelik. Melainkan penyakit itu manusia yang cipta. Okey. Kalau kuda macam tu dia akan boleh bercakap. Lembu macam tu, lembu jantan macam tu, lembu betina macam tu, lembu susu macam tu. Dia tak berubah. Tuan-tuan ni hidup umur 68 tahun. Pernah tak tengok kambing tu beranak jadi kambing lain? Tak. Macam tu, beranak lah. Tu, kambing lapar lah. Lapar lah. Tiba-tiba kambing tu bunyi pelik, lain pula lah. Rupanya kena rogol. Sekarang dah ada orang rogol kambing, bunyi lain macam. Binatang ni dia tak ada varian. Binatang ni dia tak ada varian, dia tak ada. Kalaulah binatang ni dia varian, dia akan cerdik. Dan manusia tak boleh nak handle dia. Tapi kita macam mana pun kita boleh handle gajah, kita boleh handle rimau, kita boleh handle ular, sebab dia tak ada varian. Kalaulah binatang tu ada varian, manusia tak boleh nak kontrol. Dia tak boleh nak buat mengail, dia tak boleh nak buat bubu, sebab ikan cerdik. Tuan-tuan buat je bubu, tuan-tuan buat je ikan, bubu ikan, buat je jaring, buat sajalah mancing, dapatlah ikan, sebab ikan tu bodoh. Kalau ikan tu ada varian, jangan makan tu, bubu apa masuk boleh keluar dah. Tak, hak tu binatang macam tu lah. Sarang burung macam tu, sarang apa macam tu. Berbeza dengan manusia. Dulu Toyota tu tahun 60-an tak ada. Dia main terbit tahun 69. Dia buat kereta KE 10, punggung pendek belakang. Tahun 72 dia buat kereta KE 20, ada punggung sikit, terjongek sikit, KE 20. Kemudian tahun 73 dia buat KE 30. Lawa sikit lah KE 30. Siapa pakai tu kira bangga. Lepas KE 30 dia buat pula Toyota DX. Lepas Toyota DX dia buat pula Toyota GL. Lepas tu datang pula varian yang baru pula, dia mari Toyota Corona.
Lepas tu dia buat pula Toyota Corolla. Lepas tu ada varian yang baru, nama dia Toyota Altis. Orang kata tak mau kena besar sikit, dia main Toyota Camry. Camry pula ada hak mata besar, ada hak mata sepek, ada macam-macam. Sebab apa? Sebab varian dia banyak. Kenapa varian dia banyak? Daripada KI 10 sampai Toyota 30 sampai Toyota Camry. Sebab ada kilang yang buat dia. Sebab ada orang yang fikir untuk buat, kita buat yang ni. Macam Proton, asalnya Proton Saga punggung tonggek. Lah main Proton Saga apa? KI. Tak ada KI dah, semua X 50. X semua. Manusia dia boleh buat varian. Ni nama dia iPhone. iPhone 11, lah 13, lah 14, lah 15. Tuhan ke yang buat handphone ni? Manusia cipta. Daripada 7, daripada 3, 2, 4, 5, 6, 8 sampai sekarang 14 iPhone. Dia meningkat. Jadi kalau penyakit yang kita duk baca sekarang ni, daripada kron sana, naik kron tu, naik kron ni, Allah yang buat ke manusia yang buat macam dia buat handphone? Saya fikir tiba-tiba dalam masa yang lain ni semua ujian pada Allah. Allah yang datangkan penyakit. Biar betul yang ada kilang yang mengeluarkannya, ada engineer yang mengkajinya, supaya kita terus terperangkap. Cuba keluar daripada benda ni. Jangan pakai hak mereka punya. Kami nak bebaskan daripada diri kami. Kami nak balik pada cara hidup kami sebelum hampa datang. Tak ada siapa boleh susahkan kita. Hiduplah macam dulu-dulu balik. Dah batuk, cak ibu dan anak, selesai. Sesak nafas, bau oksigen. Pening kepala, Panadol. Tak pun potong kepala. Cubalah balik fikir tuan-tuan, mana ada Allah ciptakan satu binatang yang beranak jadi benda lain, beranak jadi lagi kuat, beranak lagi kuat. Ni jenis apa ni? Anak kucing macam tu lah. Taklah anak kucing tu bila beranak ni lagi kuat pada mak dia. Oh ya ke? Mak tu nama apa? Merah ton. Yang ni tompok ton. Ui kuatnya. Kucing tetap kucing, binatang tetap binatang, sebab dia tak boleh kontrol manusia. Nama manusia ni khalifah. Kita adalah khalifah. Mana boleh binatang kontrol? Kita yang kontrol binatang. Sekarang ni binatang hidup bebas, dia pula kontrol kita. Kan pelik tuan-tuan. Buka kitab ni. Apa dia? Buka Al-Quran. Baru kita tahu siapa yang kontrol siapa. Maka kata dia, dan Allah lebih tahu siapa musuh-musuh kamu. Ayat yang ke-45 Allah Ta'ala berfirman, wallahu a'lam bi'a'daikum. Musuh yang terang ialah Yahudi, dengan sikap mereka membeli kesesatan dan ingin agar orang Islam jadi sesat. Mereka sesat dan mereka juga nak jadikan kita ni sesat. Mereka tidak ingin kaum muslimin menempuh jalan yang benar dan jalan yang berjaya. Mereka hasad, dengki, dan itu telah memenuhi hati mereka. Okey? Sebab mereka tahu orang Islam ni kalau kita nak bagi mereka konsert, orang Islam dah serik dah, tak minat dah konsert-konsert ni. Tambah kalau mereka dah tua, takkan kita nak tengok opah cik joget go-go. Sekarang kita nampak opah cik siang malam ke masjid. Musuh Islam tak suka. Dia tengok pula anak-anak muda sekarang ni minat pada agama. Musuh Islam tak suka. Anak-anak pula tak dihantar ke sekolah biasa. Ramai yang pilih hantar sekolah agama, sekolah tahfiz. Mereka tak suka. Mereka offer pada kita muzik, tak laku. Mereka offer pada kita hiburan, tak laku. Mereka offer pada kita sukan yang mendedahkan aurat. Islam tak masuk. Orang Islam tak mau. Pasal kena pakai spender, dia pun tak mau. Jadi macam mana nak ubah orang Islam supaya mereka ikut kita?
kok sukan tak jalan, kok hiburan tak jalan. Caranya apa? Bagi penyakit. Bila bagi penyakit, semua orang ikut. Oh, pakcik hak bongkok pun ikut, kak leha hak lelah pun ikut. Pasal apa? Pasal takut mati semua dah. Pasal takut merebak. Ni hak terbaru dia buat. Hak dulu-dulu kita tak terikut. Orang nak konsert kita tak ikut, orang nak muzik kita tak ikut, orang nak buat pelacuran kita tak ikut, orang nak minum arak kita tak ikut. Mai yang ni tuan-tuan, tok lebay pun ikut. Mereka kreatif bagaimana nak bagi orang Islam ni sesat. Kemudian kata dia lagi, tetapi ada musuh yang lain yang Allah lebih mengetahui siapa mereka. Yang ni yang kita takut ni. Wallahu a'lamu bi'a'daikum, iaitu lawan yang bersikap di luar adalah kawan, tapi dalam hati mereka adalah lawan sebenar. Orang Yahudi kita kenal tak? Kenal. Cara orang Yahudi kita kenal tak? Kenal. Tapi kita tak kenal kawan kita yang mengaku Islam, tapi dialah yang duk tolak Islam. Dia ni pakai tok lebay lebih daripada kita, tapi dialah yang buat jahat. Dia Melayu macam kita, bagi salam macam kita, tapi dialah yang buat jahat pada orang Islam. Nama dia apa? Nama dia munafik. Ni Allah sebut ni, munafik yang bila mendapat keuntungan berebut nak masuk, dan bila melihat kesulitan berangsur-angsur lari. Itu munafik. Yang ni cabaran orang Islam sekarang ni tuan-tuan, yang duk rosakkan Islam dari dalam. Sebagaimana dahulu pernah terjadi dalam peperangan Uhud, tetapi Rasulullah diberi peringatan oleh Tuhan betapa banyak dan berbahayanya musuh dalam selimut kaum yang berjuang menegakkan kebenaran. Jangan kamu khawatir. Yang ni yang Allah pegang ni, wa kafa billahi waliya, memadailah Allah akan jadi penolong kamu. Jadi siapa yang jadi munafik ni patut kena susah hati, sebab kamu tak akan menang lawan Tuhan. Kamu buat jahat pada Islam, kamu buat jahat pada orang Islam, kamu tak akan menang. Peringkat awal kamu menang, tapi ingat kamu nak lawan dengan Tuhan. Allah Ta'ala sebut pada ayat 45 ni, kata Allah apa? Wa kafa billahi nasira. Cukuplah bagi Allah, cukuplah bagi kamu, Allah adalah penolong kamu. Masya Allah. Berani tuan-tuan lawan Tuhan. Firaun lagi kuat pada kita pun tumbang. Mampus Firaun tu. Namrud lagi gagah pada kita pun hancur. Tambah kita ni tinggi 4 kaki setengah, lagi ranam. Sehingga bagaimanapun musuh itu mengatur, menyiasat, namun akhirnya kelak langkah mereka pasti tertumbuk, kerana tujuan mereka tidaklah benar. Last sekali akan berlaku benda yang kita baca sekarang ni, yang kepala munafik, bapa munafik ni jatuh tercedok. Masa tu baru kamu tahu yang mereka musuhi sebenarnya bukan orang Islam. Sebaliknya Allah yang menyuruh. Musuh mereka ialah Tuhan. Mana berlawan Tuhan? Sebab itu pelindungmu yang sejati dalam perjuangan ini tidak lain hanyalah Allah, dan yang akan membelamu di saat-saat yang sulit hanyalah Allah. Sebab tu hidup kita ni makin sulit, nampaknya makin berat kita ni. Tarawih belum tentu kita boleh buat. Kelas kita ni pun rasa tak lama dah, naik 30 rasa suruh tutup. Segala perhimpunan, segala ni akan diarahkan macam dulu balik. Saya nampak lagu tu lah. Tunggu lepas pilihan raya ni. Pilihan raya 12 bulan lepas tu siap-siap. Anak tak boleh jumpa pak tak boleh jumpa anak, cucu tak boleh jumpa tok wan. Akan balik. Dia sekat.
Maka pada saat ini tuan-tuan pegang kitab ni, dia kata apa? Balik mengadu pada Tuhan, buat sembahyang hajat, baca Yasin, baca suratul Kahfi, baca 10 ayat terawal suratul Kahfi, buat doa daripada orang yang teraniaya ni. Cukuplah, Allah kata wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Allah akan tolong kita, Allah jaga kita. Dan orang yang buat jahat ni tak lama jatuh tercedok kamu. Tunggu saat dia melihat betapa hebatnya rasa benci dan permusuhan yang ditimpakan oleh Yahudi kepada orang Islam. Daripada satu abad ke satu abad sampai ke abad kita ni, ayat ini seolah-olah baru turun kemarin. Kata pengarang kitab ni, dilihat agenda Yahudi daripada dulu sampai sekarang. Seolah-olah ayat yang kita baca ni baru turun kemarin, punya relevan dengan kita, punya sesuai dengan kita. Sejak zaman dahulu, tasamuh Islam telah dirasai oleh orang Yahudi, iaitu tasamuh yang tidak sekali-kali mereka rasai dalam satu negeri Kristian. Perasaan hebat, perasaan gerun kepada orang Islam ni mereka rasa. Mereka tak rasa dengan negeri-negeri lain, tapi mereka rasa. Cuba tengok sebelum berlakunya Covid ni, orang sembahyang penuh, kuliah pengajian di masjid setiap malam, ceramah di padang, di stadium, beratus ribu orang. Timbul tak perasaan gerun? Gerun. Orang perempuan semua tutup aurat, tutup belakang. Zaman 70, zaman 60, zaman 80 pergi sekolah pakai skirt. Tapi sekarang budak-budak tadika dah pakai tudung. 5 tahun 6 tahun pakai tudung dah. Mereka gerun tengok benda ni. Jadi sebelum kuat lagi Islam ni, kita cari jalan macam mana supaya mereka ni lemah. Di mana tempat berhimpun mereka? Masjid, kosongkan. Mana tempat mereka hafal Quran? Tutupkan. Mana tempat budak-budak ni dapat asuhan agama daripada kecil? Tutupkan. Supaya mereka tak kenal agama mereka. Yang ni yang sedang berlaku ni. Orang yang ada cerdik, orang yang nampak, nama dia Ainun Basirah, dia nampak, dia boleh tegur benda ni, dia boleh cakap. Tapi orang yang tak ada Ainun Basirah, yang tidak ada mata hati, penglihatan hati, dia kata oh ni wabak ni, bahaya ni. Tapi kalau orang yang ada Ainun Basirah, dia lihat benda ni satu gerakan yang merosakkan Islam. Kalau cepat bertindak, selamat. Kalau lambat, kita akan rosak, dijajah lagi sekali. Dalam bentuk bukan penjajah datang, tapi mereka menghantar doktrin untuk menjajah kita. Sistem mereka. Dulu penjajah datang naik basikal, jajah tanah Melayu, naik kapal dan jajah tanah Melayu. Sekarang tak payah, dia buat mari doktrin saja. Dia atur hidup kita. Setiap 3 bulan kena buat, setiap 3 bulan kena ambil, tak ambil jadi putih. Itulah kerja kita. Nak pergi sana kena buat yang ni, nak pergi tu kena buat yang ni. Penjajahan bentuk baru. Kita dah tak jadi merdeka lagi dah. Baik, di zaman dulu kata dia, sejarah mencatatkan bahawa seketika kaum muslimin memasuki tanah Spanyol, negeri orang Kristian. Orang Yahudi merasa diri mereka terlepas daripada penghambaan dan perbudakan. Sebab itu mereka membantu tentera Islam ketika masuk ke sana. Di zaman sebahagian besar Eropah sebelah timur dikuasai oleh kerajaan Turki, Yahudi merasakan dalam pemerintahan Islam Turki mereka mendapat keamanan dan perlindungan. Di zaman itu jauh benar perbezaan orang Yahudi yang berdiam di Eropah dengan Yahudi yang berdiam di Istanbul. Dalam negeri Turki atau negara Islam yang lain, orang Yahudi tidak disisihkan, malah mereka dipanggil di dalam satu kampung dipanggil sebagai ghetto. Malahan mereka dibiarkan bebas berniaga, usaha yang lain-lain. Tetapi toleransi kerajaan Turki yang begitu besar terhadap mereka, mereka jadikan
mengambil kesempatan untuk mengkhianati negara Turki, terutamanya di zaman kerajaan Inggeris yang dikuasai oleh Perdana Menteri Disraeli, yakni orang Yahudi. Orang Yahudi lah yang banyak mendapat spy Inggeris buat menghancurkan kerajaan Turki Osmani. Dan Lord Balfour, Menteri Luar Negeri Inggeris, juga orang Yahudi, setelah Inggeris menang perang terhadap Turki, telah membuka tanah Palestin menjadi tanah orang Yahudi dengan alasan 2000 tahun yang dahulu tanah itu ialah tanah Yahudi. Nampak mereka tikam dari belakang. Terlalu sangat baik kerajaan Turki, lah kerajaan Turki Islam tumbang, dan wujudnya kerajaan Yahudi di Palestin. Di zaman kekuasaan Hitler di Jerman, bangsa yang dipandang paling hina dan musuh nombor satu Hitler ialah Yahudi. Lebih dari 1 juta Yahudi ditangkap dan dimasukkan dalam bilik gas. Tidak ada dalam sejarah zaman lampau Yahudi diperbuat macam tu. Jadi hina sehingga nyawa mereka langsung tidak berharga, dibunuh oleh Nazi Hitler. Nyawa mereka tidak ada harga, doktor Yahudi dibunuh kerana mereka sangka bahawa doktor Yahudi nak membunuh Stalin. Sedang dalam negara Islam Mesir, Iraq dan Yaman dan Tunisia, mereka mendapat pula warga negara penuh. Mereka tidak dimusuhi, tetapi sebagai membalas jasa baik itu, negara Mesir, negara Tunisia dan sebagainya, baik sangat pada orang Islam, pada orang Yahudi. Orang Yahudi merampas tanah Palestin, lalu mendirikan negara Israel, dan terusirlah lebih kurang 1 juta orang Arab daripada tanah airnya sendiri, dibawa nasib menjadi pelarian di negara lain. Dan kedudukan Yahudi di Palestin mendirikan sebuah negara Israel mendapat bantuan daripada kerajaan barat, terutamanya Britain dan Amerika Syarikat. Begitulah tuan-tuan senario yang berlaku kepada kita. Tapi kita masih tidak belajar daripada sejarah, masih lagi nak ambil saranan-saranan, cara-cara daripada Yahudi untuk diterima pakai dalam usaha kita. Dan sampai sekarang hampir 3 tahun kita gagal, malah hidup kita makin sempit. Ingatkan makin cocok, makin kurang, rupanya makin banyak. Tak habis-habis lagi. Dipikirkanlah tuan-tuan, Islam dah cerita pada kita Quran, tapi kita rasa tak sesuai, kita ikut, dan sekarang hiduplah kita makin sempit. Baik, tandakan di situ. InsyaAllah besok kita ada kelas lagi. Wallahu a'lam. Bagi makcik-makcik pondok yang nak buat spek mata, yang nak repair mata, boleh jumpa dengan Puan Hajah Rosnah, bagi nama. InsyaAllah buat spek baru adalah percuma, untuk orang pondok sahaja. Jadi orang luar nak buat, kena duduk pondok. Jadi mana makcik pondok yang nak tukar spek, yang nak naikkan grade dia ke, sekarang dah naik grade 4 dah lah. Ya, dia punya kata dia makin tinggi sekarang ni, dia punya apa orang panggil apa, power. Jadi power dah lemah dah ustaz. Jadi bagi tahu Kak Ros, kita akan bawa ke tempat untuk buat spek mata. InsyaAllah sila bawa beg balik, sila bawa kitab balik, sebab hari Sabtu nanti kita ada ijtimak lagi, ada 5 bas yang akan sampai. Jadi kepada semua pelajar-pelajar pondok, tolong bawa balik kitab, tolong bawa balik buku, jangan tinggal bawah meja. Baik, kita jumpa lagi besok, kita jumpa lagi hari Sabtu insya-Allah. Assalamualaikum.